Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersua lagi kita pada video pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bersama saya Ustazah Rahimah di channel Imas Media. Baiklah, pada hari ini kita akan sama-sama mempelajari pelajaran yang ke-20 tingkatan 5 bertajuk Alam Sekitar Penenang Minda. Pada bidang akhlak Islamiyah, para pelajar boleh rujuk di buku teks muka surat 199. Baiklah, kita terus kepada tajuk ini. Standar pembelajaran. Di akhir pengajaran dan pembelajaran, insya-Allah para pelajar akan dapat: pertama, menyatakan dalil nakli tuntutan adab menjaga alam sekitar. Yang kedua, menerangkan adab menjaga alam sekitar. Yang ketiga, merumuskan hikmah adab menjaga alam sekitar. Alam sekitar merupakan aset yang penting untuk kelestarian kehidupan semua makhluk di muka bumi ini. Oleh sebab itu, Islam amat menitik beratkan aspek penjagaan dan pemeliharaan alam sekitar bagi tujuan mewujudkan suasana yang selesa, tenang dan seimbang, dengan menganjurkan manusia supaya tidak melakukan kerosakan ke atas alam sekitar. Ini adalah kerana bumi ini bukanlah milik kita secara mutlak, tetapi ia adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala yang hanya dipinjamkan kepada kita supaya ianya dapat dijaga dan diurus dengan baik. Oleh kerana itu, kita dilarang untuk melakukan sebarang kerosakan ke atas alam sekitar dengan sewenang-wenangnya, kerana segala perbuatan yang boleh merosakkan alam sekitar adalah sama seperti kita menafikan sifat adil dan ihsan, sedangkan kedua-dua sifat ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang mesti kita laksanakan. Justru itu, sebagai seorang mukmin, kita perlu memahami bahawa segala bentuk atau usaha memelihara dan membaik pulih alam sekitar adalah sama seperti tanggungjawab kita menjaga agama. Yang pertama, dalil nakli, tuntutan adab menjaga alam sekitar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa innallaha lahuwal ghaniyyul hamid. Surah Al-Hajj ayat 64. Maksudnya, segala yang ada di langit dan di bumi ialah kepunyaannya, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Dalam Islam, alam sekitar ialah segala benda hidup dan bukan hidup yang terdapat di sekeliling manusia. Ini bermaksud segala apa yang ada di langit maupun apa yang ada di dalam perut bumi, semuanya adalah menjadi tanggungjawab kepada manusia, yakni sebagai khalifah Allah di muka bumi ini untuk memelihara, membela, menjaga dan merawat alam sekitar, kerana ia adalah sebahagian daripada bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil yang kedua berkaitan dengan tuntutan kita sebagai orang Islam dalam adab kita menjaga alam sekitar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Surah Al-Baqarah ayat 11 hingga 12. Maksudnya, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat bencana dan kerosakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang yang hanya membuat kebaikan. Ketahuilah bahawa sesungguhnya
Mereka itulah orang yang sebenarnya membuat bencana dan kerosakan, tetapi mereka tidak menyadarinya. Spektrum Ilmu Hari Alam Sekitar Malaysia disambut pada 21 hingga 27 Oktober setiap tahun selama seminggu bagi meningkatkan kesedaran tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Terusnya kita pergi kepada adab menjaga alam sekitar. Pertama, kita hendaklah sentiasa mengekalkan ekosistem kehidupan flora dan fauna agar tidak terancam dan pupus. Flora maksudnya tumbuh-tumbuhan, manakala fauna pula ialah haiwan. Yang kedua, kita hendaklah sentiasa memelihara dan memulihara alam sekitar dengan tidak melakukan sebarang kerosakan seperti penanaman semula pokok bakau. Seterusnya, sentiasa berusaha mengekalkan keceriaan dan kebersihan alam sekitar seperti bergotong royong membersihkan kawasan rumah dan asrama. Ianya termasuklah taman perumahan, gotong royong membersihkan kawasan sekolah dan sebagainya. Yang keempat, sentiasa berhemah dan tidak membazir menggunakan sumber air. Seterusnya, sentiasa mengamalkan cara hidup yang mesra alam seperti mengamalkan amalan kitar semula. Dan yang keenam, sentiasa menjaga kelestarian alam seperti menjaga kebersihan sungai. Yang ketiga, hikmah adab menjaga alam sekitar. Pertama, dapat melahirkan insan yang mencintai alam sekitar kerana menyadari tanggungjawab yang diamanahkan. Yang kedua, dapat melapangkan fikiran dan menenangkan jiwa kerana melihat keindahan alam. Seterusnya, kita dapat menikmati persekitaran yang bersih dan bebas daripada wabak penyakit kerana pembudayaan cinta akan alam sekitar. Seterusnya, dapat melestarikan alam sekitar yang indah untuk dimanfaatkan kepada generasi akan datang. Yang terakhir, dapat meningkatkan pendapatan kerana melaksanakan aktiviti eko-pelancongan. Ustazah harapkan semoga semua pelajar dapat memahami berkaitan tajuk alam sekitar penenang jiwa itu tadi. Akhir kata daripada saya, jangan lupa klik like, subscribe dan share. Bolehlah kongsikan di media sosial kalian agar kita semua juga mendapat amal kebaikan kerana berkongsi perkara yang mendatangkan kebaikan, insya-Allah. Untuk itu, sekian sahaja daripada Ustazah. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.